241. Ha? ومن آياته إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, iaitu menghidupkan kamu semula, bahawa ia menciptakan kamu daripada tanah setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, iaitulah azwaj, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Tafsirnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat di atas bahawa di antara tanda-tanda kekuasaannya dan kesempurnaan segala takdirnya ialah kerana dia telah menciptakan Adam daripada tanah. Kemudian berterusanlah dari Adam dan Hawa umat manusia berkembang biak menjadi kelompok-kelompok bangsa yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, merah, sebagai tanda kesempurnaan hikmahnya. Dan Allah SWT menciptakan manusia yang terdiri daripada dua jenis, lelaki dan perempuan, saling mencintai untuk membimbing hidup di dunia dan menjadikan tenteram dengan rasa kasih sayang antara keduanya. Maka sungguhnya demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah yang maha bijaksana bagi orang-orang yang mahu berfikir. Maka menjadi kewajipan insan menjalankan pemikiran dia, bertafakur, supaya mereka jelas dengan tanda yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa mereka sedar akan kebesaran, keagungan, pentadbiran Tuhan terhadap diri yang kerdil. Asal kejadian daripada turab, itu daripada tanah, kemudian Tuhan jadikan daripada mimma'in mahin, daripada air yang hina, mimma'in dafiq, air yang terpancar. Bermakna kuasa besar Tuhan boleh mereka apa saja. Dia boleh menjadikan insan tadi daripada tiada ibu dan ayah, daripada tanah. Dia boleh jadikan ada ayah tiada ibu, ada ibu tiada ayah, ada ibu dan ayah, semua dia boleh jadi. Itu kuasa besar dia. Dia boleh buat, itu kata fa'alul lima, dia boleh buat apa dia nak. Maka kejadian ini menunjukkan ayat, ini panggil ayat al-manzurah, tanda yang dilihat tentang
kejadian-kejadian yang menampakkan kita akan adanya sani atau mujib, pencipta yang maha agung yang mentadbir sekalian alam. Dan di antara dia di sini jamhur ulama menyatakan bahawasanya pada lafaz wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, atau jadikan maknanya min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, iaitu Allah jadikan supaya hati manusia itu tetap, yang dijadikan jenis yang sama. Batu jamhur ulama haram bernikah dengan jenis lain kecuali Ibnu Yunus saja. Dia mengatakan boleh bernikah dengan jin. Ya, lain pun nampak tak boleh. Ada yang bernikah dengan jin tak ada. Jadi susah kan, dia bercakap seorang-seorang gitu. Ya, ada yang menikah bunian, macam cerita dia. Dia masuk dalam hutan itu cakap seorang-seorang. Ada dapat beranak-beranak macam-macam cerita. Jadi jamhur ulama mengharamkan, tak boleh. Ya, bernikah dengan jin tak boleh. Bernikah dengan manusia sama manusia. Sebab kalau bernikah dengan jin kan jadi isu besar. Ya, seorang mengandung dia tak ada bapak. Mana bapak kau? Jin. Dah kacau je. Lama bosia semua bapak dia jin je. Orang nak tangkap ni mana anak awak zina pun tak ada. Saya bapak jin ni dia. Mati. Pening jawab kamu nak tangkap. Semua pakai bapak jin ni. Ini di antara kekuasaan besar Allah SWT sebagai rahmah ni, menjadikan manusia dalam keadaan berpasangan, lelaki dan perempuan, berkembang biak dan menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Dan bila manusia kenal menggunakan akal dia tadi akan kebesaran Tuhan, maka dia akan tunduk. Ya, dia kenal, dia akan tunduk. Kalau dia tak kenal, dia masalah dia. Ya. Qala Allah Ta'ala min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatin lil alimin wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadlih inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'un. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengungkap satu rahsia besar di sini. Mereka menggunakan akal, menggunakan pendengaran untuk memandang tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dalil. Bila dalil maknanya dia akan menunjuk kepada apa? Madlul. Makhluk dipanggil dal, maka Allah Ta'ala dipanggil madlul, benda yang ditunjuk. Maksudnya hasil daripada dalil dia akan nampak dan dia akan kenal dengan terang akan kewujudan, kebesaran, keagungan Tuhan. Maka dibina ibadat atas rasa merasakan kebesaran Tuhan, dia ada rahsia yang besar, iaitu akan mendampingkan diri sungguh insan itu kepada Tuhan, berbanding dia beribadat tanpa mengenali Tuhan. Sebab di sini semua ayat Allah bangkit min ayati wa min ayatihi, dia setengah daripada tanda. Jadi banyak tanda tu. Ayat jamak, bila masuk kalimah min, kaedah dia masuk dalam kalimah jamak. Min tu dipanggil min litab'id, bermakna banyak setengah, bermakna banyak lagi. Ya, semua tanda tu. Dan paling dekat apa? Ayat lain wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tak perhati ke? Ya, tanda jelas kebesaran keagungan Tuhan yang mengolah kejadian manusia daripada tidak ada roh sampai dimasukkan roh dan seterusnya. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya, mana manusia kena sentiasa menyedari, perasan akan kebesaran dan kebijaksanaan Allah dalam pentadbiran dia. Lagi jelas, lagi kuat kehambaan dia, lagi terang, ya, bersih kehambaan dia kepada Tuhan. Maka bahaya besar bagi sini ialah kelalaian, ghaflah. Sebab bila ghaflah dia tak nampak tanda yang diberi. Ya, kalau kita bawa kereta tak jumpa, tak tengok tanda signboard, babahnya ni. Dia pergi ke Johor je. Dia tiba ekor dia terus sini. Rupa dah sampai ke Johor lagi. Ya, dah jauh pergi. Sebab apa tak tengok tanda? Tanda tu mana menunjuk supaya manusia tidak terbabas. Begitulah kalbi manusia, jangan terbabas, supaya dia sentiasa memerhatikan, dan itu dituntut oleh Allah Ta'ala setiap saat kita memerhatikan kebesaran dia. Ini setengah daripada tadi diceritakan tentang kita, kemudian diceritakan langit dan bumi pula. Ya, dipanggil tanda-tanda peringkat atas. Kita suplah dia min a'la bagi atas. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, kebijaksanaannya,
ialah kejadian langit dan bumi. Jadi bila kita pandang langit dan bumi, kena terang nampak, terasa betul kebijaksanaan Allah yang mentadbir. Ya, langit bumi, langit yang digantung birayna amadin tarawnaha, dengan tak ada tiang yang kamu lihat jelas. Ya, tergantung dan ya, punya dahsyat kejadian Tuhan. Kita nak pergi Palestin, nak tengok tiang tergantung. Kat sini air-air tengok. Dongak dia ke langit, ya, kebesaran dia. Pandang ke bawah, keagungan dia. Jadi mana saja. Tu dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu terang. Baru sebut dalam ayat fa aina ma tuwallu fasammah wajhullah. Di mana saja kamu pusing pandang. Semua tu menunjukkan tanda kebesaran dan keagungan dia. Dan perbezaan bahasa pula. Jadi maknanya semua itu sebenarnya menunjuk kebesaran Tuhan. Ya, disebut jelas dalam ayat ini. Iaitulah waqtilaf alsinatikum. Mana berbezanya lisan kamu, mana bahasa-bahasa, mana bahasa ni. Indon pun kalau pergi berpuluh bahasa dia. Dia punya tempat tu ni bahasa lain, sana bahasa lain. Banyak tengok bahasa dia. Dia bahasa banyak tak apa, jangan tak reti bahasa ni. Bahasa banyak tak apa, jangan tak reti bahasa. Ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan bagi orang yang berpengetahuan. Mana orang yang arif billah, di sini diambil terang, ya, dalil kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat melalui, ya, semua perkara yang berlaku. Di sini disebut dengan jelas pertuturan berbeza, tanda kebesaran Tuhan, ya. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kasih sayangnya ialah tidurnya kamu pada waktu malam. Kita tidur tu kasih sayang Tuhan dan masya-Allah. Kadang tak pernah rasa pun, tidur bongkang. Kadang tak ada nak baca-baca pun doa yang diajar pun, pakai bongkang tidur. Sebenarnya tidur tu tanda kemurahan kasih sayang Tuhan. Kalau Tuhan tak bagi kita tidur macam, ada orang sangat sakit tak boleh tidur. Pergi jumpa doktor telan pergi tidur pun tak tidur ke? Oh, mengaum ni. Dia tak boleh tidur 3 hari kan dia cengkung mata kan. Dah risau dah. Tidur tu pun satu kasih sayang Tuhan, diizinkan kita. Ialah tidurnya kamu pada malam dan pada siang hari, dan usaha kamu mencari rezeki. Itu semua kasih sayang dia. Daripada limpah kurnia ni. Kalau dia tutup dia kan habis gitu. Ya, tu satu menarik dia orang baca masa terakhir tu pun kan. Ayat dia ambil ayat, dia cantik ayat. Afalikul habbi wan nawa. Ya, pagi-pagi kita buka sebut ayat falik, mana Tuhan yang membelah. Habbi wan nawa, biji-bijian. Kita apa, padi, jagung, gandum. Kita semailah sehebat mana benih, kita tanah subur mana, baja sehebat mana, kalau dia tak belah macam kan meraung kita. Kita simbah semua tak campur kering. Mati dah ni. Itu semua tanda-tanda kekasihan belas Allah SWT yang membawa arti tak sepatutnya manusia itu lari daripada dia. Ya, sepatutnya lihat tanda ni, dia makin dekat dengan Tuhannya. Limpah kurnianya pada kedua-dua waktu siang dan malam. Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang mahu mendengar nasihat pengajaran. Anda telinga kita setengah daripada manfaat dia ialah mendengar peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan dia tafsir ayat Allah Taala berfirman bahawa di antara tanda-tanda kewujudan, keagungan, kekuasaan. Mana benda ni kita kena rasakan setiap saat, kewujudan dia, keagungan dia, kekuasaan dia, bila kita buka aja mata kita nampak semua ditunjuk tadi. Langit, bumi semua tu. Ya, sebab tu Ibn Atta ambil daripada sini, marra al-kaun wa lam yashhadhu fi aw indahu qablah. Barang siapa yang buka mata dia memandang kepada segala kejadian Tuhan, hati tak pergi Tuhan, butalah mata hati. Ya, mana jelas ayat. Mana ayat sini supaya apa? Kita membuka mata hati kita. Mata kepala tak payah buka tu, memang dah terbuka. Buka mata semua orang buka, orang kafir pun buka, binatang pun buka. Tapi nak buka mata dalam tu supaya dia sedar ya akan kewujudan, keagungan, kekuasaan besar Allah Ta'ala dalam penciptaannya. Allah dan penciptaan langit yang tinggi dan luas dengan bintang-bintang dan planet-planetnya yang bergerak dan yang tidak bergerak, serta penciptaan bumi yang rendah dan tebal dan gunung gandang, lembah, laut, hutan, binatangnya dan tanam-tanaman. Masya Allah.
Berbagai-bagai. Itu darat. Yang laut lagi pula, ternak tadi punya hidupan lautan macam-macam yang aneh-aneh. Itu semua menunjukkan apa keagungan, kebesaran, pentadbiran tunggal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan semua dipanggil mazhar cermin. Kalau sufi dipanggil apa? Nur. Ya, makhluk semua dipanggil nurullah. Maknanya cahaya yang menunjuk atas kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Ya. Juga di antara tanda-tanda itu ada perbezaan kulit. Jadi kita tengok perbezaan kulit, nampak tak kebesaran dia? Kalau tidak, mana kita tak beramal dengan ayat ini kan? Sehingga perbezaan warna kulit pun Tuhan suruh pandang kebesaran dia. Ya, siang malam pun disuruh pandang, kita tidur pun disuruh pandang kebesaran dia. Ya, semua tu dengan limpah kurnia Tuhan. Sehingga warna kulit, perbezaan kulit dan bahasa juga. Ada yang berbahasa Arab, Indonesia, Inggeris, ya, Belanda, Jerman. Malaysia tak ada. Ya. Mana kekuasaan Allah yang lain, macam-macam bahasa dia. Manusia diberikan tidur di waktu malam untuk berehat dan berusaha di waktu siang mencari rezeki dari kurniaan Allah Ta'ala. Semua ni ialah menunjuk kepada keagungan dan kebesaran dia, yang mana mewajibkan kita tunduk atau maknanya. Wa min ayatihi, banyak tuan ungkit sini. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'ah wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi zalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taqumus samaa'u wal ardi bi amrih summa iza da'akum da'watan minal ardi iza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda dia membuktikan kebesarannya, keagungan dia, kekuasaan dia, dia memperlihatkan kilat kepada kamu. Semua benda kan, memancar ni kilat, kadang-kadang terperanjat dia orang kan, untuk menakutkan daripada panah-panahan petir tadi, dan memberi harapan dengan turunnya hujan. Dan ia menurunkan hujan dari langit, lalu ia hidupkan bumi sesudah mati. Ya, kering gersang, tiba-tiba turun hujan, dihidupkan menghijau bumi kan. Itu semua kuasa besar dia, rahmat dia. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahami. Kalau dia tak faham, mana dia tak menggunakan akal. Dia tak berakal lagi. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan keluasan ilmunya pula dan kekuasaannya ialah terdiri daripada langit dan bumi. Ya, yang ni kita muraqabahkan akan af'al ini. Semua perbuatan ini dalam keadaan yang menjadikan menakjubkan itu, dan perintah dan penentuan takdirnya. Akhirnya apabila ia menyeru kamu kepada satu seruan supaya kamu bangkit hidup semula daripada bumi, kamu akan serta-merta keluar dari kubur masing-masing. Ya, iza antum tukhrijun, pakai keluar berlaku. Iza da'akum da'watan, bila subuh besok sangka kala tiup je bangun habis memutir dan dari segenap pelosok dunia berkumpul di padang mahsyar, yang hari-hari kita ingat padang mahsyar melalui doa bangun tidur, wa ilaihin nusyur. Kepadanya kita akan dikumpul di padang mahsyar. Itu mana wa ilaihin nusyur? Bangun pagi ingat padang mahsyar tuan. Dia tak perasan. Dia baca, kita tanya apa makna dia, tak tahu, saya baca padahal besar makna tu. Bangun pagi buka mata bukan ingat uti canai. Nasi lemak dan ingat padang mahsyar. Bermakna sepanjang hidup kita naklah dimotivasikan zikrul mahsyar. Kita nak buat benda ni boleh jawab tak padang mahsyar tu? Boleh, okey, teruskan. Ni boleh buat, ini bahaya tak boleh jawab tu, stop, tu je. Dua peringatan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsirnya, Allah SWT berfirman bahawa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala ialah dengan memperlihatkan kepada kamu kilat. Mana menyambarnya kilat, kalbi kita kena pergi ke Tuhan. Jadi maksudnya full time lah. Tidur, bangun, makan, ya, warna kulit kita tengok orang, bercakap, berbeza bahasa, semua itu dipanggil apa? Tanda. Ya, yang menuntut kita supaya mengenali dia dan memandang kebesaran pentadbiran dia. Ialah dengan memperlihatkan kepada kamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dari apa yang dibawa oleh kilat.
ya. Itulah halal litar, petir kan, ya. Ada pokok di panah petir mati, ada orang kena panah petir pun ada, ya. Ada seorang di panah petir tengah panah sawah ni mati tadi. Dia tanam temakau. Dia temakau tu lebor-lebor daun, dia dah congak puluh ribu dapat kan. Sekali malam tu sesar dia bandi habis semua mati. Dia pun keluar buat penampatan, kata, mana tuan aku nak tembak. Tuan nak tembak. Kat situ dia kena pum. Dia panah petir hitam legam, terjongkang ni mati kat dalam sawah. Itu tuan tak sekali yang petir. Allah, dahsyat ni. Tu belum lagi sana punya balas ni. Baru atas dunia sikit je. Itu halal litar yang menimbulkan harapan datangnya hujan yang diturunkan untuk membasahi bumi, ya, dan menyejukkan udara. Sebab dia kata wa in ta'uddu nikmatallahi atusa. Kalau nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat ni bentuk apa ni tuan ni yang sebut? Bentuk i'ta, mana pemberian. Dia curah macam-macam. Dalam bentuk al-mana' tak? Dia blok penyakit, musibah dia, macam-macam, seribu semacam masalah dia, tapi tak kena kat kita. Itu semua maknanya besarnya rahmat yang tidak terhingga. Kemudian Allah SWT menurunkan air hujan pula. Ya, air hujan yang turun, baru sebentar diturun tadi daripada langit, menghidupkan bumi. Mana sebab dia tadi? Atas hidupkan segala sesuatu yang mati, menghijau tanah sesudah menjadi kering, serta menyuburkan tanam-tanaman, ya, sesudah layu. Antaranya kekuasaannya berdirinya langit, ya, tanpa tiang, dan bumi dengan perintah dan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil, daripada bumi, seketika itu juga kamu keluar daripada kubur dan hidup kembali untuk berkumpul di padang mahsyar. Hari ini kita akan berkumpul sana. Gambaran dia ada pada wukuf, ya. Ketika orang wukuf di Arafah kan putih. Seorang tak kenal dia datuk ke dia menteri ke apa sama, dan orang kampung orang bandar sama. Di akhirat begitulah esok. Dia masing-masing tunduk dengan gerunnya menghadapi, maknanya program-program mahsyar itu. Hisab, kira, ganda, timbang dan sebagainya. Allah. Qala Allah Ta'ala wa lahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu, bagi Allah Ta'ala tu, man fis samawati wal ard, ya, segala mana benda yang ada di langit dan di bumi, dan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah hak kepunyaan Allah. Mana kita dipunyai, bukan kita mempunyai. Kita dimilik, itu hakikat, bukan kita memilik sebenarnya. Semua peminjam, hatta umur pun kita pinjam. Masing-masing tetap tunduk kepada hukum peraturannya. Tuhan kata sakit dan tak kira doktor boleh sakit. Dia kata mati tak ada siapa boleh elak. Ya, dia bagi semua dapat, tak ada siapa orang dengki pun dia tak dapat. Ya, dengkilah satu dunia pada orang tu. Tuhan nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Ya, la mani alima a'taita wala mu'tiyah lima mana'ta. Tu wirid untuk tua dulu besar dah ni. Ya, la mani alima a'taita. Tidak ada siapa boleh sekat kalau Tuhan beri. Wala mu'tiyah lima mana'ta. Tak ada orang boleh beri kalau Tuhan blok. Habis. Maknanya kuasa besar ditayangkan besar di situ. Allah juga menurunkan hujan dari pelangit dan menghidupkan bumi sesudah mati, menghijaukan tanah sesudah habis boleh. Dan sekalian makhluk di langit dan di bumi adalah hak kepunyaannya. Masing-masing tetap tunduk kepada hukum peraturannya, dan dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian dia mengembalikan hidup semula sesudah mereka mati, sedangkan pelaksanaan demikian amatlah mudah baginya. Lepas tak ada terus zero dia bagi ada kan. Kalau mati ni ulang balik, itu hanya mengulang kan. Daripada tak ada tu yabda, ya, yang mana yabdaul khalq, kemudian summa yu'idu, kemudian dia kembali. Dan baginya dah juga sifat ketinggian di langit dan di bumi, mana jelas nampak ketinggian kebesaran Tuhan langit dan bumi. Dialah juga yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ya, itu suruh kita apa? Murakabah, sentiasa pandang. Hadid basar al-iman
bil muraqabah. Dalam perjalanan kita penting bantuan clear perjalanan. Ya, kalau mata kita kabur jalan tak terang bahaya. Maka untuk menerangkan perjalanan ni muraqabah. Hadid basaran iman. Asah maknanya mata iman kamu tu. Kita asal dengan apa? Bil muraqabah, dengan selalu muraqabah, memandang kebesaran dia, merasakan keagungan dia. Sebab ayat banyak disuntik macam ni. Insan bila terasa betul dan dikenal, dia takkan derhaka kepada Tuhan. Punca dia derhaka tu sebab dia terlalai. Sebab tu menghadap dia dalam perkara yang sangat penting dalam proses kita memperkasakan dan menyempurnakan amal. Tafsirnya Allah SWT berfirman bahawa semua yang ada di langit dan juga di bumi, di atas dan di bawah adalah miliknya. Tiada satu pun terkeluar daripada milik Tuhan tadi. Semua itu tunduk kepadanya. Dia yang menciptakan makhluknya. Kemudian dia menghidupkan kembali, dia matikan kemudian hidup kembali makhluk daripada kubur. Itu bagi Allah Ta'ala adalah lebih mudah daripada penciptaan permulaan. Ya, maknanya mula tu susah bagi Tuhan, tak susah. Manakala ni sebab kita punya pemikiran mula dengan ulang lagi mudah. Itu maknanya. Bagi Allah Ta'ala tak ada jenis arti kata susah payah, tak ada. Semua tu hak dia. Fa'al dunia majid, dia boleh buat apa dia nak. Kemudian bagi Allah Ta'ala sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Semua ayat ni menekankan makrifat kepada Allah Ta'ala. Dan diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Nabi Hurairah radhiyallahu an dalam hadis qudsi yang berbunyi yaqulullahu ta'ala kazzabani ibnu Adam, telah mendustakan aku oleh anak Adam. Ya, walam yakun lahu zalik wa syatamani walam yakun lahu zalik fa amma takzibuhu iyai fa qawluhu lan yu'idani kama badani wa laisa awwalul khalqin bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma satmuhu iyai fa yaqulu ittakhazallahu waladan subhanahu wa anal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis sahih, tapi hadis kursi. Hadis kursi makna apa? Lapas daripada Rasulullah SAW, makna daripada Allah. Kalau lapas dan makna dari Allah itu Al-Quran. Kalau lapas dan makna daripada Nabi itu hadis Nabi. Ya, ini hadis kursi makna dari Tuhan, lapas daripada Nabi SAW. Apa firman Ta'ala ayat atas tadi dalam hadis kursi, aku didustakan oleh anak Adam. Ya, maka pendusta ini besok akhirat dan dia akan dilambung dalam neraka. Ya, surah apa kita baca? Ya, kita ijtihad kita baca surah Sejadah kan. Kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukazzibun. Itu kazibun, takzib. Ya, setiap kali penghuni neraka itu melonjak nak keluar sebab tahan panas yang amat dahsyat, uidu fiha, mereka dihumban balik ke dalam neraka. Lalu mereka ditempelak, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Sila rasakan azab ni yang dulu kamu dustakan. Ni dia kata dah mati habis kira didustakan perkhabaran dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu besok dia akan dilambung, dibenam dalam neraka secara dahsyat. Aku didustakan oleh anak Adam, padahal tidakkah patut ia berbuat demikian? Tidak patut, padahal tidaklah patut dia buat demikian. Dan dicercalah aku oleh padahal tidak patut bau buat demikian. Ia mendustakan aku dengan apa? Mengatakan aku tidak dapat menghidupkan kembali semula manusia. Dah mati apa nak hidup lagi? Mati kira lah mana boleh ini pendustaan besar ni. Ini gulungan akan dibenam dan dilambung dalam neraka. Padahal penciptaan permulaan itu terlebih mana mudah. Tidaklah lebih mudah daripada penciptaan ulangan. Mana buat awal dengan ulang lagi mudah. Itu maknanya. Dan ia mencerca aku pula. Apa yang dimaksudkan mencerca Allah Subhanahu Wa Taala? Syatamani. Ya, dengan mengatakan bahawa aku beranak. Itu satu cercaan besar tu. Padahal aku adalah Tuhan yang Maha Esa Tunggal,
yang tidak bergantung kepadanya segala, yang bergantung kepadanya segala, berikat bergantung dengan Ta'ala, segala sesuatu yang tidak beranak. Mana Tuhan tidak beranak, mana dia tidak, maknanya ada siapa boleh membangsakan diri daripada Tuhan, ditunggal. Dan dia tidak diperanak, mana dia sendiri tak dibangsa pada orang lain. Maknanya bin tak ada pada Tuhan. Tuhan tak boleh bin orang lain, dan orang lain tak boleh bin dengan dia. Dia ahad, dia tunggal, itu maknanya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, sebab apa dia tidak diperanak? Sebab dia qadim, sedia kala. Sedia kala tanpa penjadi. Dan benda yang tidak bersifat qadim, hudus baru, dia berhajat kepada pencipta. Sebab asal dia ialah tiada. Allah Ta'ala asal dia ialah ada, wujud, tak perlu pada pencipta. Sebab tu salah orang kata siapa jadi Tuhan. Itu soalan paling bodoh. Siapa tanya siapa jadi Tuhan, itu soalan paling bodoh. Sebab Allah Ta'ala qadim, dia tak reti makna qadim. Bila qadim, mana wujuduhu asliyun. Adapun makhluk, asli dia apa? Adamuhu asliyun, ketiadaan kita ni asal. Kemudian baru pindah daripada tak ada kepada ada. Maka perlu pada mujid pencipta. Ada Ta'ala asli ada, apa nak berhajat kepada dia? Ya. Dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan. Sebab tu surah Ikhlas ni besar kan. 3 kali baca aja menepati sama pahala kita baca sebuah Quran. Ya, tapi kalau baca Quran semua, itu tak sama segi pembacaan lah pahala pula. Kan silap pada baca Quran Qul 3 kali. Ada kata Quran dah apa Qul 3 kali. Oh, nama habis satu. tak mengaji dia pula nanti. Dia baca Qul ya. Itu kelebihan surah. Sebab apa? Surah ni banyak menunjukkan makna ketuhanan, ketunggalan Allah Ta'ala yang maha dahsyat maknanya. Qala Allah Ta'ala daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'i fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunakum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun balittaba'a alladhina zalamu ahwa'akum bighairi 'ilm wa man yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Dan satu perenggan lagi dari keadaan mana telah sebutkan sini, ialah ia mengemukakan pada kamu satu misal. Darabalakum, Tuhan buat misal lakum bagi kamu, masalan, satu misalan min anfusikum, daripada diri kamu sendiri. Ya, itu perbandingan daripada keadaan diri kamu sendiri. Ialah relakah kamu menerima sebahagian daripada hamba-hamba abdi yang kamu miliki itu menjadi rakan kongsi kamu pada harta benda yang kami telah kurniakan kepada kamu? Suka tak? Dia abdi, kemudian kita jadikan dia kongsi untuk orang bagi sama. Boleh? Mana boleh? Tak boleh. Sebab dia hamba kita nak kongsi apa? Dia tak ada modal. Tu. Macam mana kita hamba nak kongsi dengan Tuhan? Itu makna. Ya. Macam kita lah, dia banyak dah mula naik angin kepala tu kan. Dia seolah nak berkongsi kita, padahal dia pendatang, dia tak perasan. Kalau kita kata kita pergi negara dia, kita kongsi dengan dia, boleh? Oh, mana dia bagi? Kita pergi negara dia, kita kongsi dengan dia. Pentadbiran kongsi dengan dia, dia bagi. Wah, ampun awak pendatang dia. Sekarang dia tak sedar banyak. Pergi muka banyak sangat naik angin. Sampai agama kita punya urusan buat habis nak tentu. Nak baca kunut pun dia. Berat kan ni, berat. Bala apa tak tahu dah. Bala kita degil, tak ikut Islam tu jadi bala. Supaya dengan penerimaan, ya, kamu itu mereka dengan kamu menjadi sama-sama berhak padanya. Ya. Mana ada tauqi, makna besar, tiba-tiba kuli dia kongsi bagi untuk zaman makna dia dan. Sehingga kamu pun tidak berani menguruskan harta benda itu dengan tiada persetujuan tuan dia. Ya. Itulah kita sepatutnya begitu, tak berani kita nak mengurus melainkan dengan izin dia, Tuhan sekalian alam. Sebagaimana kamu tidak berani berbuat demikian dengan orang-orang yang berkongsi dengan kamu, yang mana setara saja dengan kita daripada kamu. Demikian kami menjelaskan keterangan-keterangan satu persatu daripada orang-orang yang menggunakan akal untuk memahami dia. Ya, kita tak berani buat pandai-pandai kalau berkongsi sama taraf, apatah lagi kita kalau kuli dengan Tuhan, lagi jauh. Lagi jauh lagi makhluk dengan Khalik, lagi jauh. Mana tak ada, kita tak boleh nak berkongsi dengan dia. Ya, mana kita kena taat dan patuh. Guna orang-orang zalim itu tidak berfikir, bahkan menurut hawa nafsu mereka melakukan syirik dengan tidak berdasarkan pengetahuan.
ya, maka tiada sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah Ta'ala disebabkan bawaannya sendiri, dan tidak pula bagi mereka siapa yang dapat menolong melepaskan mereka daripada azab Allah. Keterangan di sini Allah SWT membuat perumpamaan bagi orang-orang musyrikin yang menyekutukan Tuhan dengan berhala-berhala mereka dengan Allah SWT. Mereka sini tidak akan rela. Ni pula Timur Tengah dah pula buat berhala pula ni. Habis pembesar dia buat tokong, buat gambar. Dulu macam tu kan. Mula-mula dia lukis gambar tokoh-tokoh orang saleh. Lama-lama gambar tu disembah. Ya, nak kembali asal balik. Na'udzubillah. Bahaya. Bahawa hamba-hamba itu, ya, hamba-hamba yang mereka miliki menjadi sekutu mereka, ya, dan mempunyai hak yang sama. Boleh? Mana ada? Dengan mereka dalam kekayaan dan harta benda yang dimiliki. Bahkan mereka takut jika hamba-hamba mereka menuntut bahagian daripada harta kekayaan mereka. Bahkan dituntut kita bagi internet, apalagi nak bagi dua. Ya. Negara cantik Islam, tanah Arab, yang sebut tanah Arab nampak Islam kan. Sekarang buat pun, bawahnya pun muncul kuil besar pula dibuat. Macam-macam tadi. Musuh Islam tu kejahat. Dia ada cara ni. Kita kalau leka habislah. Demikian Allah Ta'ala membuat perumpamaan ini agar mereka berfikir menggunakan akal bahawa jika mereka sendiri tidak rela menyekutukan hamba mereka dengan dia, ya, maka bagaimana menyekutukan Tuhan dengan hambanya lagi jauh, ya, itu maksud dia, atau dengan makhluk ciptaannya. Akan tetapi orang-orang yang musyrikin tidak berpengetahuan, sebab dia nama dia jahil, ya, bila orang dia panggil jahiliyah, mansubun ilal jahri, itu mana jahiliyah, dibangsakan pada kejahilan, tidak ada pengetahuan tentang ketuhanan. Maka tidak pandai menggunakan akal. Mereka hanya mengikut hawa nafsu, dan mereka yang sudah disesatkan Allah Ta'ala tiada dapat memberi petunjuk dan tidak dapat pula ditolong, ya. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa Tuhan beri tunjuk, tak ada orang beri sesat ni. Dan betul sebaliknya, bila sesat tak ada siapa boleh petunjuk. Itu kuasa besar Allah SWT dalam menayangkan kuasa dia. Kemudian fa'akim wajhaka lid-dinil hanifa ila akhir. Sadaqallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa Allahumma ighfir lana ya ma salafa. Fa inna khaira kulluhu bi yadi anta. Allahumma haqqina. Rabbana a'udzu. Alhamdulillah. Subhanallah.